Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pada tengah hari ini saya akan berkongsi dengan saudara-saudari semua kitab yang keempat yang saya sempat bacalah sepintas lalu sempena 4 Ramadan, iaitulah semalam. Kitab ini bertajuk ataupun bernama Taswibat fi Fahmi Ba'dil Ayat, iaitulah pembetulan kepada beberapa salah faham yang berlaku dari kalangan para pendakwah dan masyarakat kepada beberapa ayat-ayat Al-Quran. Karya ini ditulis oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dan ini adalah beberapa karya-karya kecil min kunuzil Quran yang beliau hasilkan, terbitan Darul Qalam, dan menghampiri 250 muka surat. Saya dapati buku ini, kitab ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitulah bahagian yang pertama lebih menyentuh kepada punca-punca berlaku salah tafsir ataupun salah faham kepada beberapa ayat Al-Quran, manakala di bahagian yang kedua Syekh mengeluarkan 30 ayat Quran sebagai contoh, 30 ayat Quran yang sering berlaku salah faham kepada ayat Quran berkenaan. Di bahagian yang pertama, Dr. Salah Al-Khalidi menegaskan antara punca salah tafsir ataupun salah faham kepada ayat Quran, dan saya dapati dalam buku ini sangat banyak menegaskan punca dia dua, tuan-tuan. Punca dia dua. Pertama sekali, kita bila tengok satu kalimah dalam Quran, kita pun tengok terjemahan, lalu kita sangka itulah makna kepada kalimah berkenaan, sedangkan Al-Quran di banyak tempat dia membawa makna yang pelbagai kepada kalimah berkenaan, bukan hanya satu makna. Jadi kegagalan untuk melihat surah lain yang menjelaskan kalimah berkenaan. Sebagai contohlah, yang ada dalam kitab ni, ada para sahabat radhiyallahu anhu yang sangat gerun dengan satu ayat dalam surah Maryam, yang berbunyi ayat berkenaan, tidak ada seorang pun dari kalangan kamu melainkan akan memasuki ke dalam api neraka. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wariduha itu difahami sebagai memasuki, cuma Allah akan selamatkan orang-orang beriman. Walhal wariduha tidak hanya bermaksud masuk ke dalam sesuatu, ia juga bermaksud al-murur alaiha, lalu di atas, tidak memasuki. Ini kerana melihat kepada penggunaan perkataan ini di tempat lain dalam Quran. So jangan sekadar berpada dengan terjemahan. Kita kena rujuk tafsir, sebab dalam ilmu tafsir dia membantu kita untuk faham bagaimana di tempat lain Allah Ta'ala menjelaskan makna kalimah berkenaan. Clear kan suara saya, tuan-tuan kan? Kemudian yang kedua adalah kegagalan melihat kepada konteks ayat berkenaan. Macam mana, konteks penggunaan kalimah berkenaan. Macam mana kalimah tu diguna. Penting kita lihat ayat-ayat sebelum ataupun ayat-ayat selepas supaya kefahaman kita kepada satu ayat itu betul. Sebagai contoh, ayat yang biasa kita dengar, innama yakhshallah min ibadihil ulama'. Yang paling takut pada Allah adalah para ulama'. Maka timbul soalan. Kalau kita tengok terjemahan, barangkali kita akan membaca di situ orang-orang berilmu. Tetapi Syekh jelaskan, adakah semua ulama' iaitulah orang yang berilmu, termasuk dalam bidang sains alam, sains tabi'i, orang yang mengkaji angkasa lepas contohnya, termasuk dalam ayat berkenaan? Itu satu soalan. Soalan kedua adalah, adakah ayat itu sebatas orang yang berpengetahuan dalam bidang agama sahaja?
maka kita kekadang tercari-cari, meraba-raba apa makna sebenarnya ulama. Sedangkan ayat selepas menjelaskan. Ya, tuan-tuan tengok surah Fatir, ayat selepas itu menjelaskan apa ciri ulama. Adakah sekadar mengkaji, ya, sebagaimana ayat yang menyebut innama yakhshallah min ibadihil ulama berkenaan, ada kaitan dengan mengkaji gunung, ganam, binatang, ya. Jadi ini antara perkara yang boleh mencegah daripada kesalahan dalam pentafsiran. Pendek kata, jangan hanya bergantung pada terjemahan. Ya, memang ada ayat Quran, kita boleh mendapat pengajaran daripada terjemahan. Tetapi ada ayat-ayat tertentu, kita memerlukan ilmu tafsir. Maka berhati-hatilah. Okey. Menarik dalam bahagian pertama kitab ini, Dr. Salah mengeluarkan satu ayat Quran yang sudah menjelaskan punca kepada berlaku salah tafsir yang saya sebutkan tadi, iaitulah suratul Hijr ayat 90-91, di mana Allah berfirman, sebagaimana kami telah turunkan Alkitab kepada Al-Muqtasimin kama anzalna 'alal Muqtasimin. Ya, kamu, ya, diturunkan Al-Quran, orang dulu-dulu pernah diturunkan Alkitab. Allah menyebut mereka muqtasimin, kata Al-Hafiz Ibnu Kathir, yang pernah bersumpah untuk membunuh Nabi Saleh. Jadi manusia yang sama bersumpah nak menimpakan kecelakaan kepada Nabi SAW akibat daripada turun Quran kepada Nabi. Alladhina ja'alul Quran 'idin. Mereka menjadikan Al-Quran 'idin. Mereka menjadikan Al-Quran 'idin. 'Idin ni Gabriel. Aidin ni Gabriel. Aidin ini antara tafsirannya adalah kamu beriman pada satu ayat, lepas tu kamu tak beriman pada ayat yang lain. Kamu hanya tengok satu ayat, kamu tak nak tengok ayat yang lain. Kamu tengok satu ayat, kamu percaya itulah makna ayat berkenaan. Lepas tu orang tegur kita, bukan begitu maksud ayat itu, ya. Kamu kena rujuk ayat yang lain untuk membetulkan kamu punya kefahaman kepada ayat berkenaan. Kadang-kadang penyakit yang pernah menimpa, ya, orang-orang terdahulu namanya Yahudi dan Nasara. Ya, inilah orang-orang yang disebut sebagai muqtasimin. Apa masalah diorang? Saya minta maaf tuan-tuan kalau ada masalah lain. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ya, jangan jadi orang yang seperti ini. Orang yang percaya pada satu ayat tetapi pada ayat lain dia kufur. Kemudian, di bahagian satu juga, ilmu penting untuk tafsir Quran. Ya, jangan bermudah-mudahan dalam mentafsirkan Al-Quran. Sebab tu jalan paling selamat nak faham Quran ni adalah rujuk kitab tafsir. Ya, tanya para ulama dalam bidang tafsir. Sebab kalau kita, ya, nak mentafsirkan Quran tanpa merujuk kitab-kitab tafsir terdahulu, maka hendaklah kita ada 15 cabang ilmu, ya, yang disebut oleh Syekh, ya, dan beliau nukilkan daripada Az-Zahabi rahimahullah. Ilmu lughah, ilmu nahwu saraf, ilmu balaghah, ilmu qiraat, ilmu usuluddin, ilmu usul fiqh, ilmu asbabun nuzul. Semalam Ustaz Fawaz menekankan ilmu usul fiqh, ilmu nasikh mansukh, ilmu tarikh, ilmu hadis, ilmu sirah, ilmu rijal, dan juga termasuk ilmu-ilmu semasa seperti ilmu tentang alam, ilmu tentang manusia, sains tabi'i dan sains kemanusiaan juga perlu, dan ilmu tentang musuh-musuh Islam. Subhanallah. Perlu rupanya pengetahuan berkenaan, tuan-tuan. Okey ke saya punya live? Takut putus-putus? Harap okey lah. Sebab saya dah matikan wifi. Minta maaf kalau tak clear, tuan-tuan. Okey. Kemudian dalam bahagian satu juga, kita diberitahu macam mana Nabi SAW membetulkan beberapa salah tafsir para sahabat. Subhanallah. Nabi bertugas nak katanya, ya, hatta para sahabat pun radhiyallahu anhu, ya, boleh berlaku kesalahan dalam kefahaman. Apatah lagi kita, tuan-tuan. So point dia adalah berhati-hati. Poinnya adalah berhati-hati. Antara contoh, ya, yang dikeluarkan oleh Syekh adalah
yang saya sebutkan tadilah, iaitulah surah Maryam pada menyatakan maksud wariduha yang difahami sebagai adakah semua orang akan masuk wahai Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah menjelaskan tidak semua orang akan wa inna minkum illa wariduha, ya, tidak semua orang akan melalui api neraka jahanam, ya, melainkan baca ayat selepas bagi tahu, ya, jangan difahami sebagai semua orang akan masuk, ya, tetapi diselamatkan dengan cara-cara tertentu. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya adalah Rasulullah perjelaskan kepada Hafsah, ya, isteri baginda radhiyallahu anha, iaitulah thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, iaitulah ayat selepas tu bagi tahu setiap kamu akan meniti, setiap kamu akan melalui, kemudian kami akan lepaskan orang-orang bertakwa. Nak katanya orang bertakwa, ya, mereka hanya melihat dari kejauhan, ya, mereka tidak perlu lalu, ya, mereka tidak perlu lalu dan berkadaran dengan amal masing-masing lah. Macam mana nak lalu tu, ya, Nabi membetulkan beberapa kefahaman yang barangkali salah berlaku kepada para sahabat, ya. Kemudian sebelum saya pergi pada bahagian kedua kejap lagi sebelum zuhur ni, saya share beberapa contoh ayat yang berlaku banyak salah faham, ya, banyak salah faham yang disentuh dalam kitab ini. Okey, bukan sekadar Rasulullah, tetapi anak murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membetulkan salah faham ini. Sebagai contoh, pada zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau didatangi oleh seorang lelaki, ini dalam Bukhari Muslim, yang mana lelaki itu menjelaskan tentang, ya, surah Ad-Dukhan adalah bercerita tentang peristiwa asap tebal menjelang kiamat. Ibnu Mas'ud jadi marah kepada lelaki berkenaan. Dia kata, ittaqullah, man alima minkum syai'an falyaqul bima ya'lam, wa man la ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Nak katanya, bertakwa pada Allah itu bukan tafsiran Ad-Dukhan dalam surah Ad-Dukhan. Hendaklah orang yang berilmu bercakap dengan kapasiti ilmu yang dia ada. Jangan bercakap benda di luar daripada kapasiti ilmu dia. Wa man la ya'lam, dan orang yang tak berpengetahuan dalam sesuatu perkara, katakan sahaja Allahu a'lam. Lalu Ibnu Mas'ud, ya, menjelaskan, ya, peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendoakan kepada Quraisy kerana mereka tidak mengendahkan dakwah Nabi, agar orang-orang Quraisy ditimpakan kepada mereka 7 tahun ataupun kemarau yang pernah mendatangi zaman Nabi Yusuf alaihi salam, agar Quraisy bertaubat. Jadi peristiwa Ad-Dukhan dalam surah Ad-Dukhan adalah merujuk kepada peristiwa yang pernah berlaku, bukan yang bakal berlaku, iaitulah pada zaman Nabi dan para sahabat di Makkah dan bukannya peristiwa menjelang kiamat. Kerana peristiwa menjelang kiamat dengan nas Ad-Dukhan juga, dia nas lain, dia nas hadis, ya, bukan Quran dalam surah Ad-Dukhan. Jadi kita kena jaga-jaga, ya, kena ada anak-anak kita ni yang belajar tafsir, yang membetulkan keadaan. Contoh lain, ya, menarik nak katanya adanya pelbagai tafsir. Ini bukan mana betul mana salah, ya, dalam cerita Ibnu Abbas ni pula, tuan-tuan, ya, dalam cerita Ibnu Abbas ni pula, dia bukan soal mana betul mana salah. Nak katanya ada orang dia punya kefahaman dia sangat mendalam, dan ada orang dia hanya memahami secara zahir sahaja, dia tak boleh pergi dengan dalam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu antara yang boleh memahami ayat-ayat Quran dengan mendalam. Peristiwa ini berlaku, disebut dalam Sahih Bukhari. Umar radhiyallahu anhu
bukan Sahih Bukhari, maafkan saya, disebut oleh Bukhari dan Tirmizi, Ibnu Abbas pernah didatangkan dalam mesyuarat Umar Al-Khattab sebagai khalifah. Sampai majoriti ahli majlis syura yang dari kalangan senior-senior asyakh, ya, perang Badar, tertanya-tanya bakpo dia mau bawa masuk budak ni dalam mesyuarat kita, sedangkan kita ada anak-anak sebaya dengan dia duk main molek luar sana, yang macam main futsal lah kan. Lagu mana budak begini boleh ada dalam majlis syura? Jadi Umar ada sebab buat begitu, ya. Jangan kata begitu kepada Ibnu Abbas, orang yang Nabi doakan faqihu fiddin. Lalu Umar menunjukkan siapa Ibnu Abbas walaupun kelihatan seperti ia masih remaja. Terangkan, ya, apa pendapat kalian? Umar tanya kepada para sahabat, apa yang kalian faham tentang idza jaa nasrullah wal fath? Lalu sebahagian para sahabat dalam majlis syura Umar berkata, ayat ini mengajar kami agar memuji Allah dan memohon ampun apabila datang bantuan Allah dan pembukaan ke atas kami. Manakala sebahagian yang lain berdiam diri, tidak memberikan pandangan. So di sini nampak, ya, para sahabat menjelaskan tafsir suratul Fatah dengan keadaan yang agak banyak tersurat sahaja kepada zahir surah berkenaan. Allah perintahkan agar kita, ya, walaupun disebut Nabi, agar bertasbih dan beristighfar, tapi dituju pada kita, iaitu beristighfar dan memuji Allah. Tetapi Umar kata Ibnu Abbas, apa pula pendapatmu? Ibnu Abbas mula, ya, ditonjolkan dia punya kelebihan. Ibnu Abbas kata, qultu huwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ni, ayat ni mengajar saya, ya, ajal Nabi dah sampai. Lalu Umar bila mendengar sepatah daripada Ibnu Abbas berkenaan, Umar kata, ma a'lamu illa ma taqul. Aku memahami ayat ini tidak sebagaimana orang lain, melainkan sebagaimana kau kata. Umar bersetuju dengan tafsir yang lebih dakik, yang lebih mendalam, yang lebih ta'amuk, yang lebih deep daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nak kata, bila Rasulullah diberitahu fatah ataupun pembukaan kemenangan dah berlaku, ini sudah menunjukkan tujuan kedatangan Nabi sudah selesai, menyampaikan risalah sudah selesai. Maka untuk apa lagi, ya, berada di atas muka bumi, melainkan Allah nak memberikan isyarat kerehatan. Maka bersedia untuk berehat, ya, pulang ke rahmatullah. Allahu Akbar. Tengok, ya, sesama para sahabat pun ada pelbagai kategori kepada cara memahami Al-Quranul Karim. Okey, sekarang saya akan kongsi pada anda semua sebelum zuhur ni, ada 30 ayat-ayat Quran yang sering orang salah faham. Bukan kita je, orang dulu-dulu dah salah faham. Dan saya tak share semualah. Dan saya akan jadikan kitab ini salah satu kitab rujukan saya pada meneruskan segmen bersiri saya yang tiada dalam terjemahan, ya, siri yang kelima, siri yang keenam, seterusnya yang bawah 5 minit tu. Sebagai contoh, ya, ada orang bila dia baca satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, ya, surah Al-Maidah ayat 105, lebih kurang terjemahannya, wahai orang-orang beriman, ya, ke atas kamulah diri kamu, tidak memberikan keburukan kepada kamu sesiapa yang sesat bila kamu mendapat hidayah. Ada orang memahami ayat ni, jaga diri kita, alaikum anfusakum, ya, ketika ramai orang kafir di sekeliling kita ni, makin ramai orang tak beriman, maka kita kena jaga diri kita. Maksudnya apa? Ayat ini digunakan untuk menjadi dalil mereka beruzlah meninggalkan kewajipan berdakwah di kala masyarakat rosak. Tuan-tuan, rupa-rupanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkhutbah membetulkan salah faham ini. Rupanya kita baca ayat tu, kalau tengok terjemahan sekarang pun, kita boleh salah faham. Kita boleh menganggap ayat ini mengajar saya, ya, saya kena islah diri saya kena jadi orang yang jaga diri saya, ya, kerana masyarakat makin kacau bilau. Tak. Abu Bakar As-Siddiq sudah membetulkan keadaan
innakum taba'unaha ala ghairi mawdi'iha. Kalian telah meletakkan ayat ini tidak pada tempatnya. Sesungguhnya ayat inilah yang menegaskan kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sallallahu alaihi wasallam telah berkata, barang siapa kalangan manusia yang melihat kemungkaran dan tidak mengubahnya, hampir-hampir Allah Ta'ala menurunkan azab dan iqab. Macam mana ayat tadi sebaliknya menunjukkan kepentingan amar ma'ruf nahi mungkar, sedangkan kita tadi bila baca terjemahan, dia bermaksud jaga diri ketika ramai orang sesat. Nak katanya hati-hatilah. Kamu faham macam mana ayat tu? Kamu faham macam mana ayat tu? Jadi saya tak nak bagi jawapan lah. Tuan-tuan kena follow lah saya punya perkongsian nanti dari semasa ke semasa. Macam mana ayat tadi rupa-rupanya menjelaskan kepentingan amar ma'ruf nahi mungkar, dan bukan sebaliknya beruzlah, duduk seorang-seorang tak melakukan dakwah. Jadi saya tak bagi jawapan ni, saya just nak spark sahaja, nak timbulkan keinginan pada tuan-tuan. Okey, contoh yang kedua dalam kitab ini menarik sangat. Kita kalau baca terjemahan surah Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Infaklah di jalan Allah dan jangan campakkan diri kamu dengan tangan kamu ke dalam at-tahlukah. Lalu bila kita tengok terjemahan, barangkali jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Lalu bila kita tengok ayat ni, Allah cerita pasal infak fi sabilillah, memberikan harta di jalan Allah. Dan ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang jihad. Dan menariknya, salah faham ini sudah berlaku dulu lagi zaman Abu Ayyub Al-Ansari, di mana orang kata kepada Abu Ayyub Al-Ansari dan beberapa orang sahabat, tak payah pergi ke Konstantinopel, jangan sertai delegasi Yazid bin Muawiyah. Lalu mereka membacakan ayat ini. Ada ulama-ulama membacakan ayat ini, iaitulah untuk justify jangan pergi ke Konstantinopel sebab menuju ke kota tu hanya mengundang kehancuran. Tak menang pun. Lalu mereka guna ayat Quran tidak pada tempatnya. Mereka nak kata berjihad di Konstantinopel adalah tahlukah, adalah kehancuran. Bukan itu maksud tahlukah. Abu Ayyub Al-Ansari menjelaskan, beliau berkata, aku menyaksikan ayat itu turun. Aku orang-orang Ansar. Kami tidak memahami begitu. At-tahlukah di situ bukan kebinasaan kerana berperang fisabilillah mati syahid. Kehancuran di situ adalah bakhil. Orang yang tak keluarkan harta fisabilillah, dia sedang mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Apakah kebinasaan itu? Bahaya penyakit bakhil, kerana akan menyebabkan dia merana di hari akhirat, meninggalkan jihad dan nafkah fisabilillah. Meninggalkan jihad dan meninggalkan nafkah fisabilillah. So ayat yang kita justify untuk kita tadi sekarang mendakwa kita balik. Jadi jaga-jaga. Jangan hanya berpada dengan terjemahan. Kerana boleh jadi kefahaman kita tak kena. Kefahaman kita tak kena. Okeylah, itulah beberapa contoh. Beberapa contoh. Kita ambil contoh yang lain-lain pula. Dia ada 30 contoh. Saya petik-petik je lah untuk menimbulkan minat anda kepada. Contoh lain, saya bagi senario, saya tak bagi jawapan. Kita berdakwah pada orang. Tiba-tiba orang tu kata pada kita, kau kena faham satu benda, kau nak dakwah kat aku ni, yang Allah Ta'ala ni, kalau dia bagi hidayah, aku insaf lah, aku akan dengar apa kau cakap. Tapi kau kena faham, bila kau cakap dan aku tak nak dengar, itu adalah sebab hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kau. Lalu dia membacakan ayat berikut, Suratul Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini dalil, bro, yang Allah Ta'ala yang boleh bagi hidayah, bukan hang. Menggunakan ayat Quran tidak pada maksud dan tafsiran yang sebenar.
Lalu macam mana ayat ini kita kena jelas? Ya, adakah bermaksud kita jangan buat kerja dakwah sebab hidayah di tangan Allah? Tidak begitu. Tidak begitu. Kemudian, yang ni agak banyak dikeluarkan oleh orang-orang yang mendukung pluralism agama. Semua agama sama. Ya, mereka membacakan Al-Baqarah ayat 62, Al-Ma'idah 69. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, ya, mereka kata ini dalil yang semua agama ini di sisi Allah, ya, sama, dan kesemua ini boleh masuk ke syurga. Sebab ayat Al-Baqarah ayat 62, ya, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim. Ya, dalil mereka semua walaupun agama berbeza, ya, agama berbeza, ya, asalkan beriman kepada Allah, ada iman dalam agama tu, ada percaya pada Allah, masuk syurga belaka. Tak kena begitu. Tak kena begitu. Ya, ayat itu tidak diteliti dengan betul-betul penelitian. Apa maksud beriman pada Allah? Apa maksud beriman pada hari akhirat? Apa maksud amal soleh? Ya, dan bagaimana pula ayat-ayat Quran yang lain seperti innad dina 'indallahil Islam? Adakah ayat Quran bertentangan dengan ayat Quran Maha Suci Allah? Tidak begitu. Ya. Yang ni saya rasa semua orang suka kepada pemikiran begini, iaitulah sama macam tadi, ya, yang mana kalau Allah bagi hidayah, aku dapatlah hidayah. Kalau aku tak berapa dengar apa kau tegur ni, faham-fahamlah hidayah di tangan Tuhan, bukan di tangan kau. Ya, di mana dalam ayat 28 suratul A'raf, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Dan ada mereka yang melakukan kejahatan, lalu mereka berkata, ya, kami melakukannya, ya, kerana kami mendapati itu yang dilakukan oleh ayah datuk moyang kami. Allah yang mentakdirkan maksiat itu berlaku. Bahaya tuan-tuan, bahaya. Allah yang memerintahkan agar berlakunya ketentuan tadi. Ya, maknanya saya buat dosa sebab semua benda dah ditentukan, termasuk dosa yang saya lakukan tadi. Maka apakan daya saya? Ya, hati-hati. Ya, ini contoh salah tafsir ataupun menunggang agama. Dia nak justify dia punya dosa dengan menggunakan ayat-ayat Quran. Wallahu amarna biha. Ya, okey. Jadi kesemua ini memerlukan kita menelaah, ya, contoh lain yang mungkin berlaku kepada segelintir para pendakwah. Suratul An'am ayat 38. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Tidak ada satu pun binatang yang melata di atas muka bumi, dan tidak ada burung yang terbang dengan sayapnya, melainkan mereka adalah seperti umat-umat seperti kalian. Dan tidaklah kami abaikan daripada kitab ini apa pun. Ramai yang memahami Alkitab dalam ayat ini adalah Quran. Maksudnya Al-Quran menyeru kita kepada meyakini semua ilmu ada dalam Quran. Ya, semua perkara yang kita kaji, Quran sudah beritahu. Sedangkan, ya, bukan yang dimaksudkan Alkitab di sini Quran. Alkitab di sini bermaksud catatan di Lauh Mahfuz. Ya, sebab dalam Quran tak ada nama-nama burung. Sebab ayat tu cerita pasal burung. Dalam Al-Quran tidak semua binatang disebutkan, sebab ayat tu cerita pasal dabah. Jadi bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya adalah pergerakan binatang mana, ya, ke mana, pergerakan burung ke mana, burung apa, semuanya sudah tercatat, bukan dalam Quran, tercatat di Lauh Mahfuz. So, Alkitab dalam Quran ada dua konteks penggunaan. Satu merujuk kepada Quran, dua merujuk kepada, ya, catatan di Lauh Mahfuz kepada apa yang bakal berlaku. Dan terlalu banyaklah ayat-ayat Quran, ya, yang menyebut tentang kitab
yang mencatat pengetahuan Allah. Catatan mengenai pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat-ayat Sunnah dan Abidani dan Abidani. Okey. Yang ni saya rasa famous juga, khusus juga kepada mereka yang terlalu saintifik kepada semua ayat Quran. Biasa pun kita buat benda ni. Iaitulah surah Ar-Rahman ayat 33 hingga 35. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai sekalian jin dan manusia, seandainya kalian mampu, silakan menembusi petala langit dan bumi. Ya, kamu tak akan mampu menembusi melainkan dengan sultan. Lalu ada yang mentafsirkan sultan ini sebagai ilmu. Lalu mereka berkata, manusia kalau tidak ada ilmu takkan boleh sampai ke angkasa lepas. Dengan ilmu mereka boleh cipta satelit, lalu satelit itu meneroka angkasa lepas, boleh menembusi langit, dalam arti kata menghantar manusia ke bulan dan seumpama dengannya. Ini adalah salah tafsiran. Ayat ini tiada kena-mengena dengan satelit. Sultan di sini bukan bermaksud ilmu. Sultan di sini bermaksud iradatullah wa qudratihi wa masyiatihi. Maksudnya apa? Jin dan manusia takkan boleh menembusi langit melainkan dengan kuasa Allah. Tidak ada kaitan ayat ini dengan pencapaian teknologi manusia. Sebab itu, ya, ada 2 orang Nabi sahaja boleh menembusi langit kerana sultan, kerana kuasa Allah. Iaitulah Syekh sebut, Isa bin Maryam diangkat naik ke langit roh dan jasad, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj, ya. Dan Asy-Syangqiti mengatakan, kalaulah as-sultan itu ilmu, lalu kenapa Allah sebut jin sekali? Jin ni ada kemampuan ke menuntut ilmu? Ya ma'syaral jin, jin pula tu disebut dahulu. Jadi tak kena sultan itu ditafsirkan sebagai ilmu, sebab jin tak boleh masuk dalam hal ilmu tu. Ya, sebab yang diberikan kemampuan menuntut ilmu sampai menjadi luar biasa pencapaian mereka adalah manusia, bukan jin. Jadi kena jaga-jaga tu. Kena jaga-jaga. Ni saya rasa menarik juga ni. Ni last quote. Ya. Ada yang tanya boleh upload di YouTube. InsyaAllah saya upload di YouTube. Jangan risau, di YouTube Tadabbur Center. Yang tak dapat dengar, tak ada masalah. Saya rasa rakan-rakan di IG ni dia berbeza daripada rakan-rakan Facebook. Jadi saya tak nak sia-siakan rakan-rakan semua di IG. Kita share dekat IG. Kalau share dekat Facebook ni, dia punya crowd dia crowd yang berbeza daripada IG. Jadi kita upload yang dah rakam je dekat Facebook. Okey. Barangkali kita lalu ayat ni pada hari ni sebab juzuk 5 surah An-Nisa 129. Dan kamu wahai lelaki-lelaki bercita-cita untuk memberikan keadilan kepada semua isteri-isterimu. Kamu mahu memberikan keadilan kepada semua isteri-isterimu, walau harastum, ya, walaupun kamu nak, walam tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu takkan boleh melakukan keadilan berkenaan. Jadi apa maksud ayat ni? Adakah ayat ni bermaksud, ya, gagallah semua orang yang berpoligami? Sebab Allah Ta'ala kata kamu takkan boleh beri keadilan kepada semua isteri-isteri kamu walaupun kamu nak sangat. Adakah ayat ini mengisyaratkan kepada memang kamu takkan berjaya berpoligami ataupun ta'addudi zaujat? Kerana Allah Ta'ala sebut. Tak, jangan kata macam tu. Hati-hati sebelum kata Allah Ta'ala sebut. Adakah benar tafsirannya begitu? Maka Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi mengatakan, adil di sini tak sama dengan adil yang Allah sebut di awal surah An-Nisa. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu. Adil di awal surah
yang menyebabkan boleh berpoligami adalah adil dari sudut memberikan nafkah. Memberikan nafkah. Kalau kamu yakin kamu boleh beri cukup makanan, cukup kemudahan, ada rumah, ada kediaman, muasyarah, nafkah, muamalah dan benda-benda material ini, silakan kalau kamu ada kemampuan. Tetapi adil pada ayat yang 129 ini tidak merujuk kepada adil memberikan material, sebab manusia memang boleh untuk memberi keadilan dari sudut material. Yang Allah Ta'ala kata mustahil untuk kamu bersikap adil adalah apa disebut sebagai keadilan qalbi. Selepasnya tadi keadilan khariji. Adil dari sudut hati ni maksudnya kamu sama cinta dengan isteri-isteri kamu. So itu mustahil, sebab mesti kamu sayang salah seorang lebih daripada yang lain. Mesti kamu sayang seorang tu lebih daripada yang lain. Mustahil kamu sayang sama rata mereka. Jadi adalah sebab Allah Ta'ala kata begitu. Kena baca ayat tu dengan sepenuhnya. Jadi contoh lain tadi dah janji nak berhenti. Okey. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud, ini last one. Dalam surah Hud ayat 106 108. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. Nak katanya ayat ini berbicara tentang ahli neraka akan berada dalam neraka kekal selamanya selagi langit dan bumi ada. Selagi langit dan bumi ada. Adakah ayat ini bermaksud ahli-ahli neraka akan kekal sampai satu tempoh, lalu mereka akan dimasukkan ke syurga? Sebab ayat ini menyebut mereka akan kekal dalam neraka selagi langit dan bumi ada. Macam mana nak faham ayat ni? Sebab ada orang faham langit dan bumi ni satu waktu nanti dia akan tak ada. Dia ada tempoh tamat dia. So macam tu kot orang dalam neraka. Lama macam mana pun dia duduk dalam neraka macam langit dan bumi. Tuan-tuan tengoklah usia planet-planet yang ada di bumi ni. Berapa lama, jutaan tahun, bilion tahun. Tetapi sampai satu tempoh dia akan tamat dia punya tempoh dia duduk sebagai bulan, sebagai planet, sebagai galaksi. Jadi ada orang faham ahli neraka lama macam mana sekalipun akan datang satu tempoh dia akan tamat, dia akan ke syurga. Itu salah tafsir. Kenapa Allah sebut langit bumi di sini, sedangkan syurga neraka, bila seseorang tu berada dalam syurga neraka, langit bumi pun bukan ada dah. Langit bumi dah dibuldozer kan. Jadi macam mana nak faham ayat ni? Jadi Syekh kata antaranya dalam tafsir, orang Arab akan kata selagi langit dan bumi ada, sebenarnya mereka bermaksud selama-lamanya. Bukan untuk ta'yinul muddah. Bukan nak kata mereka lama sampai satu tempoh mereka akan tamat. Bukan itu maksudnya. Sebab Quran turun dalam bahasa Arab, maka kita kena mengambil kira bagaimana pertuturan orang-orang Arab. Ramainya mereka tuturkan ayat-ayat langit bumi ni waktu macam mana? Waktu ketika mereka nak menegaskan selama-lamanya. Selagi langit dan bumi ada, selagi itulah aku mencintaimu. Seolah-olah begitu. Bukanlah nak kata aku akan mencintaimu jutaan, bilion tahun sampai satu tempoh aku berhenti mencintai. Tidak. Mereka akan mention begitu bagi bermaksud abadan, selama-lamanya. Jadi pencerahan-pencerahan begini sangat memerlukan kepada kita merujuk karya-karya tafsir. Dan itulah serba sedikit. Terima kasih pada rakan-rakan yang follow, yang bagi komen. Minta maaf saya tak sempat jenguk soalan tapi nak katanya ini adalah kitab yang sangat baik untuk dibaca oleh mereka yang mampu berbahasa Arab. Yang tidak mampu berbahasa Arab, jangan kecewa, jangan sedih. Dari semasa ke semasa saya rasa bertanggungjawab untuk berkongsi isi kandungan daripada kitab ini. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.